Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Macam mana keadaan cuaca di tempat tuan-tuan? Gelap ke, hujan ke, mendung ke, menyeranyai ke? Tolonglah berkongsi kepada rakan-rakan Facebook kita yang sama-sama bersama dengan kita pada petang ini. Kami di Ipoh gelap, mendung ni, gelap ni. Udah macam nak malam rasanya ni. Gelap. Nampak gelap tuan-tuan tu. InsyaAllah mudah-mudahan cuaca okey. Hujan pun merupakan satu rahmat. Jadi kita nak tengok kepada tuan-tuan yang bersama dengan saya petang ni, tengok apa khabar cuaca tuan-tuan di sana. Zurin Kak Tih kata area nilai hujan. Okey, nilai ni area Selangor ke Kuala Lumpur ke Negeri Sembilan. Okey, Dilah Fadilah Bangi mendung. Rosmawati Segamat mendung. Muhammad Azmi terima kasih. Maria Pasir Gudang mendung. Maria Ismail mendung macam saya, mendung sekarang ni. Kemudian Rogayah-Gayah, saya lupa nak sebutkan pada tuan-tuan. Petang ni, rancangan kita pada petang ni dibawakan oleh anda oleh Rogayah-Gayah dari Peladanita Unit Bukit Batu, Kulai, Johor. Ni nampak tuan-tuan, tinggal separuh lagi ni. Saya duk makan krepek kat Gayah ni, tinggal separuh tuan-tuan. Habis kuliah ngap. Nampak tinggal separuh dah pisang tanduk daripada keluaran Puspa Peladang Nita Unit Bukit Batu Kulai. Peladang Nita Puspa Nita pula. Peladang Nita Unit Bukit Batu Kulai. Bawah pimpinan sana-sana, dan Puan Rogayah-Gayah wakilnya. Nombor telefon 017-713-2976. 017-713-2976. Jadi siapa yang nak makan krepek pisang tanduk ni boleh hubungi Rogayah-Gayah. Nanti kita pinkan dia punya komen dia tu. Tuan-tuan boleh dapatkan nombor telefon dia. Daripada penuh tinggal suku lagi tuan-tuan. Kerja tak ada, makan krepek tuan-tuan. Okey, saya sambung balik. Yah Jusuh di Raub hujan. Siti Aida di Singapura mendung. Fadli Mat Syah tak bagi laporan. Di Nur Hasnisah Muhammad Najib
baru lepas hujan. Kemudian Hanina Launa, di mana tu Hanina Launa? Di Kampung Baru, Mendung. Kemudian Faradina Damansara, hujan lebat semalam, kata dia. Kemudian di Kajang Selangor, berarak mendung kelabu mengekori langkahku, sepanjang kehidupan penuh dugaan. Aisyah Hussein, daerah Beduk, hujan. Sekarang mendung. Seremban hujan dari Ruslina Johari. Denguk Dungun, Masdita Muhammad Zain, Dungun, mendung. Rahimah Nordin. Rahimah Nordin ni Waipoh je. Dia nak pergi ke Putrajaya pula, Rahimah Nordin ni. Doakan Tuhan Nordin selamat. Kasmah Rohani, hujan lebat di Taman Meru. Taman Meru dah hujan lebat, maknanya tak lama lagi sampai tempat kita lah. Kalau tempat saya ni pun lebat, tak dengar suara, kita hentikanlah kita punya live sekarang ni. Sepau Sarawak sekarang hujan lebat, pantai dalam mendung. Khairul Anwar, Erin Rezwan, Ranau Sabah mendung. Salmah Mahmud, Kota Tinggi mendung. Teluk Intan hujan, kata Zuraidah di Teluk Intan, Zuraidah Samad. JB berhenti hujan dah, daripada Zack Akmal Khan. Siti Hajar Taib, okey, Siti Hajar Taib. Fatimah Cik Mei, Taiping hujan lebat. Dulu saya ada kawan nama Cik Mei, lama tak dengar nama Cik Mei. Mutuya Fiturisu, Aizuddin Fikri Sedisik Kedah, hujan. Kemudian kita tengok di mana lagi ni, Roslawati Rossa, Felda Tersang Raub mendung. Felda Besau mana? Assalamualaikum, Awek Tongga. Saya dari Malenawa. Saya dulu pernah kerja di Kampung Tualang Sekah. Cantik baju corak ustaz ni. Baju ni adalah sumbangan daripada orang Singapura yang tak nak disiarkan nama dia. Terima kasih, selesa saya pakai. Dan pada tengah hari tadi saya dapat hadiah kiriman perasa Mak Pon Muar rempah mi Bandung. Ni dia. Ya, ada orang hantarkan rempah mi Bandung pula kepada saya daripada Nur Medina. Lagi ada yang hantar baju tu mintanya lagu lagi lah. Okey, terima kasih. Baik, petang ni saya nak bawa pada tuan-tuan tentang man. Man dalam bahasa Arab maknanya siapa? Man dalam bahasa kita orang. Siapa tu? Man dalam bahasa Hindustan, perasaan, jiwa. Meraman, perasaan saya, jiwa saya, hati saya. Meraman. Lagu tu ingat tak? Ingat kan lagu kan? Perasaan saya. Kalau orang putih pula man. Kadang letak pada nama lori, man. Tapi kita nak baca ni ialah tentang man. Burhan Bob. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya kencing berdiri? Mohon pencerahan, moga Ustaz diberikan kesihatan yang berpanjangan. Baik, sebab apa kencing berdiri? Sakit pinggang, patah kaki, sakit lutut. Jika ada sebab yang membolehkan kita, mengharuskan kita kencing berdiri, terpaksalah. Kita buat operate pinggang, lutut, ataupun kaki kita patah, tak boleh nak lipat kaki misalnya, maka terpaksalah kita berdiri. Yang kedua, kalau kita membuang air kecil di tempat yang kotor, penuh dengan najis, nak tahan juga, terpaksa kencing. Takkan kita nak bercangkung pada najis tadi. Tengok keadaan sebab apa. Sebab itu sebaik-baiknya kita kencing dalam keadaan duduk, supaya pinggang kita, lutut kita baik, alat kencing kita pun baik, dan tidak merecik air kencing kepada kaki kita, kepada seluar kita. Itu kebaikan dia.
Dan kalau kita kencing duduk tu, kita bertenggung ke sebelah kiri sikit. Kaki kiri tu, itu yang diajar kepada kita. Tetapi jika ada sebab musabab yang dibenarkan, terpaksa kita kencing berdiri, maka pada masa itu harus lihat pada keadaan individu dan lihat kepada persekitaran tempat dia pergi kencing tadi. Wallahu a'lam. Baik. Wah, dahsyat pitching Ustaz. Aisyah Zakaria. Mantap suara, mantap apa suara tua-tua ni. Latifah Hamid. Rasa ni nak menghilangkan kesedihan dia di atas PM yang kita beri dia. Masih lagi dia Perdana Menteri kan. Tak ada masalah apa lah. Ustaz, lagu jodoh tak ke mana satu Ustaz? Kalau jodoh tak ke mana, adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Qais Nawawi. Ustaz, ayah saya kena santau sampai meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ada mahkamah di hari kiamat. Nanti dakwa orang yang santau tu di hari kiamat. Mungkin undang-undang tidak ada di dunia untuk orang jenis macam itu. Mungkin tidak ada. Akhirat ada. Dan kita semua akan pergi ke sana. So, jumpa di akhirat. Baik. Mun Maiz semua kata, Ustaz, lagu Diam-Diam Rindu. Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata, malu-malu kau buat begitu. Okey, itu lagu daripada Kak Ram kita. Okey, tuan-tuan, kita tengok lagi pelajaran kita pada petang ni. Nordia, alhamdulillah, syukur, terbaik. Eddie Blacks, Ustaz, best lagu Ustaz nyanyi tu, lagu Man. Lagu Man, banyak lagu Man. Merah mentina keting tanah, ada juga lagu kan lagu tu. Kemudian lagu apa lagi Acha he tujko pahunggar gem, itu pun ada juga. Syah Awang, mana ada tua matang tu, I say man, tua lah Syah, 50 dah kan tahun depan. Hamsyah Nur Aini, terima kasih. Isma Fauzan, Bib Azmi. Kenapa line macam bising je? Entahlah, sini okey pula. Zurina Sadio, okey, elok je. Aniza Awang, waalaikumsalam. Okey, Ustaz boleh cerita tak tentang hari Ashura 10 Muharram? Orang Melayu jadikan dia sebagai hari buat bubur Ashura. Hari itu ialah hari yang disunatkan kepada kita untuk berpuasa. Dan puasa kita pada 10 Muharram itu, Rasulullah kata bezakan dengan puasa orang Yahudi. Kerana mereka juga mengambil manfaat daripada 10 Muharram, jadi kita puasa sehari sebelum atau selepas, sehari selepas dia, selepas daripada 10 Muharram. Sebab itu ulama-ulama membahagikan puasa pada hari Ashura ni. Yang pertama dia buat 3 hari. Sebelum hari Ashura dan hari selepasnya, hari sebelah. Ada yang puasa 2. Puasa 2 hari selepas atau sebelum. Ada yang puasa pada hari Ashura tu saja, hari 10 Muharram tu saja. Terpulanglah pada tuan-tuan nak puasa macam mana, sunat. Kemudian pada hari Ashura ini sunat kepada kita menyantuni anak-anak yatim, bersedekah, ya, memberi makan kepada fakir miskin dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu ada orang yang berpuasa pada hari itu, alhamdulillah, kita hantar makanan pada dia. Tuan-tuan boleh hantar makanan pada orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita tak boleh puasa pada hari Ashura tu, kita menghantar makanan. Sebab tu orang tua-tua dulu dia buat bubur, kenuri, gotong royong buat bubur, hantar pada orang, sebab dia tahu pada hari itu ramai orang yang sedang berpuasa sunat. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kami di Pusat Pendidikan Al-Barakah ni pada 3 hari ni akan buat puasa. Sehari sebelum dan selepas hari pada Ashura. Mana 3 hari kami akan puasa. Ni orang tua-tua, makcik-makcik di sekolah saya ni akan puasa. Kalau tuan-tuan nak belanja dia orang buka puasa, cantik lah, dapat pahala tuan-tuan.
Ya, insya-Allah kita sediakan bagi dia orang buka puasa. Ya, 3 hari ni bagi makcik-makcik ni orang baik-baik semua ni, minta doa pada kita, pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Sebab hari Ashura ni hari yang baik untuk berdoa. Hari yang banyak sejarah yang berlaku pada hari Ashura. Ya, hari apa nama Nabi Nuh mendarat di Bukit Judi. Hari itulah Nabi Yunus dikeluarkan daripada gunung, daripada ikan pada 10 Muharram tu. Macam-macam kisah yang berlaku, tuan-tuan, yang diambil kebaikan daripada dia peristiwa yang besar yang berlaku pada 10 Muharram. Jadi kalau tuan-tuan nak tumpang sama sekali, bagi je. Apa tuan-tuan nak bagi duit pun boleh, bagi RM1 2, kita masak nasi, kita bagi dia orang buka puasa dengan makanan kita. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada amalan kita itu. Baik, Assalamualaikum, kata kecil JDT. Nak tanya satu soalan. Kalau kita tak tahu tahiyat akhir, kita ganti dengan Al-Fatihah, adakah sah solat kita? Itu menambahkan rukun, membuat rukun yang baru, membaca pada benda yang tak betul, tak boleh. Kalau tak tahu tahiyat awal, duduk saja, lepas tu bangun. Okey? Itu kalau tahiyat apa ni? Tahiyat awal apa? Kalau kita tak tahu tahiyat akhir, tengokkan tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu, duduk dan membaca tahiyat akhir tu rukun. Maknanya kalau tak membaca dia, batal sembahyang. Wajib pergi belajar. Pergi belajar. Batal sembahyang. Zuhairi Safwan, Ustaz, jambang asalkan buat. Ni bukan jambang, ni sideburn. Jambang ni sampai ke bawah ni. Ini sideburn, dia sideburn saya. Okey, macam zaman dulu-dulu punya Elvis Presley punya sideburn tu. William Pakuha, sideburn. Baik. Mun Maisma Ustaz, Ramlah Ram, pesantren petang-petang tadi saya dah sebut dah. Ustaz Muhammad Ridwan Rashid, kalau nak tanya kalau gusi berdarah masa solat macam mana nak buat? Banyak ke sikit yang berdarah? Membuak-buak ke? Atau bagaimana? Kalau sampai dah membuak-buak banyak keluar tu, pergi buat lain lah sembahyang tu. Kalau sikit saja, tak banyak pun, sikit setitik, taklah membatalkan. Kalau dah sampai membuak-buak keluar darah ni, tak, kita pergi clear lah, buat rawatan, bagi salam, pergi selesaikan dulu. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Ya, tengok banyak ke sikit. Baik. Ustaz nampak berisi sikit, Cik Nurul Adawiyah. Ustaz selera makan? Makan banyak. Ni makan krepek ke gaya. Dia orang pula hantar mi Bandung pula. Cantik punya tuan-tuan. Berisi lagi kan. Ustaz, selepas solat duha boleh ke kita solat taubat? Boleh harus. Nur Afiti Basri, anak saya umur 4 tahun dengar ceramah Ustaz. Ustaz Kazim menyanyi. Anak Suziana geram betul dengan line. Asyik berhenti, sangkut aja, cekik line tu. Melampau sangat ni. Okey, tuan-tuan yang saya hormati, masuk dalam habuk dalam mata pula dah. Bulu mata masuk dalam mata pula. Labu pula, ada kelik-kelik ni nak tengok siapa ni. Kuliani Yani kata semoga Ustaz sihat, amin. Handsome Ustaz tang jambang. Baik, petang ni kita baca tentang man. Hadis tentang man. Tentang siapa? Baik, yang pertama, man aghatha malhufan kataballahu 73 maghfirah wahidatun fiha salahum amrihi kullihi wasintani wasab'una lahu darajatun yaumal qiyamah, rawahu Imam Bukhari an Anas bin Malik. Baik, Nabi bersabda, barang siapa yang menolong seseorang yang sedang berduka cita, nescaya ditulis oleh Allah Ta'ala baginya 73 keampunan. Dan satu daripadanya buat mengislahkan segala perkaranya.
dan yang 72 lagi buat mengangkat darjatnya di hari kiamat. Ini dia tuan-tuan, menolong orang yang berada dalam keadaan duka cita. Orang yang berada dalam keadaan susah. Okey. Yusra closet. Jadi dia tanya macam mana nak bagi sumbangan untuk buka puasa. Tuan-tuan boleh hubungi Puan Zainab Mak Junid. Tuan-tuan boleh bank in saja, kemudian hubungi nombor Puan Zainab, Hajah Zainab Mak Junid. Berapa nombor dia tadi? 017 590 4120. Tuan-tuan bank in pada Pusat Pendidikan Al-Barakah, WhatsApp pada dia, katakan untuk tajaan berbuka puasa. InsyaAllah kami akan buatkan. Sebab kita ramai di sini tuan-tuan. Memang kita suruh mereka berpuasa sebab tak ada apa pengajian aktiviti. Kita buat aktiviti berpuasa. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Alfrada Ernias, Ustaz tak ada asisten tukang baca komen ke? Mana ada. Kita sekarang dalam PKP, mana boleh 2-3 orang buat program. Seorang cakap lah buat macam mana, seorang ni lah menyanyi, seorang ni lah baca komen, seorang ni dah layan, dan seorang ni lah hujan dah turun. Hujan yang turun bersama air mata. Hujan dah turun tuan-tuan. Jadi bagi tuan-tuan yang nak dapatkan Kak Gayah punya keropok ni, krepek ni, roh gayah ni, tuan-tuan boleh hubungi Kak Gayah 017 713 2976. Baik, Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang menolong orang yang sedang berduka cita, pasal kematian, pasal kehilangan barang, ditimpa penyakit, ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tak menyeronokkan, bercerai, bergaduh, kehilangan barang, kita tolong mereka, maka kata Allah, diberikan kepada dia 73 keampunan. Akibat daripada 73 keampunan Allah bagi pada dia, satu, Allah bagikan dia islah. Allah bagi baik pada segala perkara. Allah bagi elok dalam kehidupan dia. Dan 72 lagi Allah Ta'ala simpan kelebihan itu di hari kiamat. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita jumpa orang yang sedang ditimpa kesusahan, apa benda yang kita nak gembirakan dia? Bantu dia, tolong dia. Kalau ada kematian, sabarkan dia, bantu dia. Bukan pau lagi. Setengah orang dia duk pau duit orang yang keluarga si mati. Ada juga jenis macam itu. Dia duk pau duit keluarga si mati. Ada yang mengucapkan padan muka kalau rumah terbakar. Tak mau macam tu. Boleh bantu-bantu, bagi makan, bagi pakaian. Sebab kita di Malaysia ni tuan-tuan, rakyat Malaysia kita ni cukup hebat. Tuan-tuan yang ada depan saya ni cukup hebat. Bantuan banyak dapat. Baru ni kami di Al-Barakah Yapim hantarlah beras 5 kilo seorang. Alhamdulillah. Dapatlah makcik-makcik ni makan 2 bulan dengan beras. Bagi pula minyak masak. Lepas tu ada lagi beras daripada Kemboja. Kemboja hantar beras kat sekolah saya. Alhamdulillah, syukur. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan. Pemurah. Sifat orang kita ni saya puji lah. Syukurlah, terima kasih lah tuan-tuan. Sebab ialah mereka mungkin faham keadaan saya kan. Banyak halangan, kekangan sekarang ni sempena dengan COVID. Jadi kami di sini teruskan macam biasa, dan saya pun macam biasa teruskan jalan macam biasa, program-program. Hati ni sedih, tapi bila tengok bantuan datang, orang datang melawat, orang post barang, hilang kesedihan.
duka cita tu hilang. Dapat pula mi Bandung, dapat kopi 424. Dapat macam-macam asam pedas lah semua lah. Dapat Quran orang bagi. Saya bila dapat Quran banyak bagi makcik-makcik yang rajin baca Quran ni, dalam hati saya kata, ya Allah, mudah-mudahan pahala mereka baca ni sampailah kepada makcik yang rajin membaca Quran. Untuk makluman tuan-tuan, kami di Al-Barakah ni ada warga pondok yang mampu menghabiskan 10 juzuk sehari. 3 hari habis 30 juzuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pun tak mampu nak habis tuan. 10 juzuk sehari tak mampu. Tapi dia boleh buat. Jadi orang-orang yang macam ni yang ada di sekolah saya ni. Dan bila tuan-tuan bagi Quran pada saya bagi pula dekat dia orang, saya rasa lega, amanah tu capai. Amanah tu tercapai, tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi kalau kita menolong orang, mengeluarkan dia daripada kesusahan, Allah Ta'ala kata, di dunia kau dapat 1, di akhirat kau dapat 72 lagi. Allah simpan untuk menaikkan darjat kita di hari kiamat. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi sebut yang kedua, man irtiba indahu akhuhul muslim falam yansurhu wa huwa yastati'u nasrahu adhallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya an Anas bin Malik. Tengah dengar ceramah Datuk, orang dari Alustar kau nak order kepek pisang tanduk. Kak Gaya kata, tengah dengar ceramah, orang dari Alustar telefon nak order pisang tanduk. Saya ni tolong saja kepada peladang Nita, unit Bukit Batu Kulai. Okey, tak ada keuntungan apa untuk saya. Saya bantu balik kepada peladang wanita. Tak ada apa-apa kepentingan saya pun, tuan. Jadi jangan tuan-tuan kata pula Kak Gaya tu mesti bayar Ustaz Kazim tu. Bayar, tapi saya pulangkan balik dengan jalan apa? Dengan jalan beli kerepek. Beli kerepek ni bagi pada semua makcik-makcik pondok. Ada 100 makcik pondok yang ada di sini. Jadi tak ada kepentingan apa. Saya bantu, saya cakap ni atas sahabat, kawan, sama-sama kita. Okey, jadi jangan tuan-tuan kata pula, oi baguslah Ustaz Kazim ni, apa promosi ni mesti masuk berapa sen lah tuan-tuan peladang Nita nak untung dengan nak bagi dekat saya lagi. Berapa sen? Tak? Jadi bukan macam itulah. Saya order, hantar balik pada dia orang. Order balik pada dia orang dan bagi pisang ni pada makcik-makcik kita ni. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Jamilah Bacok, Ustaz, ada orang rindu. Siapa rindu? Bila ku rindu, aku sebut namamu, mengapakah? Doa yang dibaca selepas tahiyat akhir afdalnya dilafaz atau dibaca dalam hati, ya Ustaz. Doa apa? Selepas tahiyat akhir kan sujud yang terakhir. Sujud kot. Sujud yang terakhir, kita nak baca niat doa kita kan, bacalah hati lah. Bacalah hati kita. Kita bercakap dengan bahasa, dengan hati kita. Baik. Faradina, bulu mata jatuh tu Ustaz, ada orang rindu. Oh, itu maksud Jamilah Bacok. Mungkinlah bulu mata jatuh ni ada orang rindu kot. Rindu hatiku tidak terkira, terkenang orang yang jauh,
yang selalu bermain di mata, menyala-nyala dalam dada. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, lain sangkutlah tuan-tuan, ya tak apa, sikit lagi. Hadis yang kedua tadi, man, siapa-siapa yang berada pada seorang, dia duduk sebelah orang, kata Nabi, dan orang tu mengumpat. Orang tadi mengumpat orang lain, dan kita tidak menegur dia, menceritakan benda yang sebenarnya, yang dia umpat tu tak betul, yang dia tuduh tu tak betul tentang orang sana, yang dia mengumpat tu berdosa, saya biarkan. Maka kata Nabi, saya ini dilaknat oleh Allah Ta'ala, dihina oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Maka apabila kita mendengar seseorang sedang mengumpat, bangun bercakap. Kita tak baik mengata pada orang berdosa, jangan cakap. Kita tak tahu hujung pangkal, jangan cakap. Sekurang-kurangnya kita cakap macam itu. Ataupun start kereta, start motor, belah, jangan tunggu. Kalau kita tunggu, kita dapat sekali mengumpat punya dosa. Tapi kalau kita bangun, kita selamatkan diri kita, kita tegur, perbuatan kau ni salah, mengumpat ni berdosa. Tetapi kalau kita tetap tunggu di situ, mengiyakan apa yang cakap, dan kita tak tegur dia, Nabi sebut kita akan dihina oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan yang saya muliakan, beranilah menegur orang yang mengumpat, beranilah menasihati orang yang mengumpat. Dan kalau tak boleh, tak mampu, tinggalkan mereka, jangan layan umpatan mereka. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, lain meragam, okey. Hujan baru turun di Manjui. Di Manjui dah hujan turun. Tadi ramai yang tanya, ustaz macam mana nak bagi sumbangan? Haji Zainab tak masuk ke? Komen ni. Okey, jadi tuan-tuan yang mana nak bagi sumbangan untuk buka puasa, tuan-tuan boleh layari Facebook kita, ada nombor akaun. Tuan-tuan boleh hubungi Haji Zainab ataupun Haji Rosnah Cik Din. Dah bain, bagi tahu kami akan keluarkan duit untuk dibuat kenduri kepada mereka, insya-Allah. Kita bagi makan buka puasa, bagi pada rumah ke rumah, insya-Allah. Mawar kasih kata nak juga kerepek Kak Gayah. Jamaliah Kasamat kata, ustaz, bunyi hujan dalam live. Rumah tak zeng, bunyilah kan. Okey. Azra Ahmad, doakan kami selamat dari wabak, kena kuarantin dah hari ni Datuk, sampai hujung bulan. Allahu Akbar. PKPD ke? PKPD. Lebat hujan di luar tu. Macam mana, dengar tak? Sekarang nak tolong tak susah pun, transfer duit boleh, khidmat delivery pun boleh, betul? Kalau tuan-tuan nak delivery yang dekat-dekat dengan Ipoh ke apa benda ke, nak hantar pun boleh, kami terima je. Ya, pagi je, besok pukul 7 tuan-tuan hantar pada kami, 7 petang kita hantar makan. Sebab besok kita akan puasa 3 hari di sini, insya-Allah. Baik. Hujan lebat di Manjui ni tuan-tuan. Boleh dengar tak Ustaz Amin? Ya, Ustaz Amin boleh dengar? Ustaz Amin kata boleh dengar. Kalau boleh dengar, saya nak sambung lagi tuan-tuan. Milan QS, Ustaz tolong doakan teman saya yang sedang sakit, Mariam binti Buang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yashfi. Allahumma rabban nas muzhibal ba'ishfi anta syafi wala syafi ila anta wala yughadir saqaman ila anta, insyaallah. Mudah-mudahan Mariam binti Buang diberikan kesihatan yang baik. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Man yang ketiga. Hadis yang ketiga, man.
Man ightasala yaumal jumu'ah kana fi taharatin ilal jumu'ah al-ukhra. Barang siapa yang mandi pada hari Jumaat adalah ianya suci daripada dosa-dosa kecil sehinggalah pada Jumaat yang akan datang. Ini kelebihan hari Jumaat. Bayangkan orang yang mandi hari Jumaat, Allah hapuskan dosa-dosa dia seminggu yang akan datang, dosa kecil. Habis tu Ustaz, macam mana ni makcik duduk seorang? Macam mana makcik nak mandi? Suami tak ada. Ni bukan mandi wajib makcik. Oi, ni mandi sunat. Mandi wajib ni tiap-tiap hari boleh mandi. Kan? Kalau tak ada kawan, kahwinlah makcik. Oi, niat cerita ni mandi sunat. Orang lelaki boleh mandi, orang perempuan boleh mandi walaupun tak ada suami. Janji dapat pahala tu. Allah Ta'ala hapuskan dosa dia daripada Jumaat ni sampai Jumaat yang akan datang. Subhanallah. Baik, Mat Syazwan Rusli, kemas Ustaz tolong promote. Ya, sebab tidak ada keuntungan pun untuk saya. Saya tolong je, ya, bantu sahabat-sahabat kita. Dan banyak orang yang minta saya buat review makanan, saya tak mau. Ada yang minta buat review ini, video review ini, review tak mau, saya tak mau. Okey, saya buat untuk al-barakah. Kau nak minta, buat dengan barakah. Oh, ada yang minta saya jadi duta. Saya hanya buat tu kalau saya rasa benda tu perlu saya buat. Sebab saya tak nak orang kata saya ni agamawan, buang, penunggang agama, tak. Saya sangat sayang al-barakah. Sangat sayang penghuni-penghuni dia. Okey, baik. Kak Zah, hujan kata hujan lebat, Kak Zah kata. Ustaz untung dapat pahala di akhirat, Fatimah Manan. Okey. Banyak orang tanya saya tentang vaksin lah, tentang PKP. Saya tak akan komen benda itu. Saya tak nak. Okey, jadi kalau tuan-tuan komen dalam Facebook saya ni, minta saya punya kenyataan, saya tak mau. Kalau orang tanya kenapa tak mau, saya bukan ahli. Saya bodoh, saya tak ada kelulusan, saya tak ada kelayakan. Saya bukan kerja di jabatan, saya bukan penjawat awam, saya bukannya prof, saya bukan doktor. Saya tak layak bercakap. Okey. Ustaz, teringin nak ada jambang janggut tak? Ustaz, teringin nak ada jambang janggut, ada tips tak? Haikal Zainuddin kata. Pakai minyak bon. Okey, pakai minyak bon. Mamu Akli, terima kasih Ustaz kerana melaksanakan niat saya. Mamu MK Hasni. Okey, alhamdulillah. Qalbun Salim, teringin nak ke pondok Ustaz, jumpa makcik-makcik minta doa daripada mereka. Ustaz, boleh mandi air hujan kat Pancor? Betul. Semalam saya dah mandi. Tang semalam hujan. Memang saya mandi. Sekarang ni tengah duk buat live ni, tak boleh nak mandi lah. Petang semalam saya mandi. Kelakar Ustaz petang ni. Okey, line tak clear. Okey, Tok Wan, terima kasih Tok Wan. Nak bertemu dah jambang dengan janggut. Nak bertemu dah. Nanti bercantum sini kan, jadi ad Osmera. Gini. Kalau berlakon orang jahat boleh kan ni. Nampak. Tapi dia tak boleh buat PKP, tak boleh buat rakaman, syuting. Sepatutnya dah dapat dah berlakon jadi orang jahat. Tuan-tuan akan nampak penampilan berbeza saya tau. Jadi watak jahat.
Izwan Auzai, Ustaz rindu sangat-sangat Ustaz, nanti isteri Ustaz cemburu. Sama laki dia tak cemburu lah, insya-Allah. Baik. Kemudian kita lihat bunyi hujan, ya, bunyi hujan. Jadi saya nak baca hadis yang kelima, man yang kelima. Man aqta bighairi ilmin la'anathu malaikatus sama wal ardi. Barang siapa yang berfatwa tanpa ada ilmu, dilaknat akan dia oleh malaikat di langit dan di bumi. Ini yang bahaya ni tuan-tuan. Sebab orang pakai fatwa kita. Kalau fatwa kita tak kena, tak ada ilmu, yang boleh berfatwa ni ialah orang yang ada ilmu dan orang yang mengetahui tentang benda tu. Kalau dia berfatwa tanpa dia rujuk kepada ilmu, orang pakai dia, mampu. Sebab tu fatwa ni kita boleh semak balik mengikut keadaan. Yang tak boleh semak hukum yang dah menteri. Dalam Quran tak boleh semak dah ayat Quran, la mubaddila li kalimatihi. Al-Quran tak akan berubah dan tak akan siapa boleh ubah. Begitu juga peraturan yang Nabi Muhammad bawa. Dia tak akan boleh ubah dah. Tapi kalau fatwa-fatwa ni kena kaji balik, boleh kaji. Kalau dulu mungkin kita kata harus, mungkin sekarang dah jadi haram. Dulu kita kata wajib, sekarang mungkin tak wajib. Dia bukan muktamad tang situ je. Jadi minta berhati-hati sungguh lah. Sebab ada ayat Quran, ada hadis Nabi. Tiba-tiba kita mengeluarkan fatwa yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Macam mana cerita pula ni? Sebab itu sandaran kita ialah Al-Quran dan hadis dan ijma' dan qiyas. Qiyas dan ijma'. Dah bunyi bocor pula rumah saya ni. Tok tak. Okey. Man iqta'a ardan zaliman laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengambil sepotong daripada bumi dengan secara zalim, tak dapat tidak ia mesti bertemu dengan kemurkaan Allah. Siapa-siapa yang buat zalim. Hazil Shah kata suka dengan bunyi hujan Ustaz. Hujan dah stop. Dah pergi tempat lain pula hujan ni. Dia singgah sekejap saja. Dah seriat dah hujan tu. Ella kata Ustaz, pernah ternampak seorang mu'alaf mengambil wuduk dengan memulakan pengambilan setiap anggota di sebelah kiri. Macam mana tu Ustaz? Sah. Cuma sunat dikanankan dahulu. Tegurlah dia, ambil kanan dulu. Tapi kalau dia buat juga, hukumnya adalah sah. Cahaya refleksia. Ustaz, saya selalu mimpi arwah keluarga, apa tanda baik ke? Pukul berapa mimpi? Tolong nyatakan bila anda bermimpi. Bila anda bermimpi. Ismail Mahad, ceramah perdana bulanan online. Tu dia. Okey, daripada Surau Al-Hijrah, Bandar Warisan Puteri Seremban. 21 Ogos, jangan lupa. Jangan lupa. Sekali pandang Datuk ni macam Mukris Mahathir pun ada. Dahsyat tu. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Siapa yang berbuat kezaliman atas dunia ni, kata Nabi, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Nak tak nak, engkau akan berjumpa dengan kemurkaan Allah. Sebab doa orang yang kena zalim ni mustajab. Berhati-hati tuan-tuan. Apakah tindakan kita ni zalim ataupun tidak? Perbuatan kita melarang itu, melarang ini. Zalim ataupun tidak ni? Kalau kita buat juga suatu kezaliman, kata Allah, nak tak nak kamu akan jumpa kemurkaan Allah.
Allah sat je dia buat. Sebab tu kalau kita ada orang berkuasa, jangan duk pandang lama kuasa kita tu. Buat saja tak betul, doa jalan, Allah bagi. Sebab tu kalau kita ni berlaku benda yang tak elok kepada kita dan sebagainya, cek tengok ada tak kita buat zalim pada orang. Ada tak satu benda yang mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita dengan sebab kita buat zalim? Jadi tolong berhati-hati tuan-tuan. Siti Munirah Ustaz iklanlah Ustaz lagu satu. Cahaya Reflesia, waktu selalu sebelum subuh Ustaz saya mimpi arwah keluarga, baik atau mainan tidur. Kalau mereka berpakaian putih, maknanya mimpi yang baik. Kalau mereka datang dalam keadaan serba hitam, itu mimpi tak apa cantik. Kalau mereka tersenyum, putih, bersih, wajah berseri, nampak mereka seronok di sana, alhamdulillah. Tapi kalau mari muka serabut, hitam, muka, badan semua, segala-galanya gelap belaka, maknanya ada benda yang tak seronok. Tolong cari, apakah mungkin wasiat tak ditunaikan, mungkin batu sempadan tanah tak betul, tak diubah-ubah lagi. Tolong pergi siasat benda-benda itu, mudah-mudahan. Baik. Jadi tak ada benda yang kekal di dalam dunia ni. Buat apa kita nak zalim pada orang? Mati ni bila-bila masa boleh mati. Tiba-tiba dalam masa tu kita nak buat jahat pada orang, nak buat zalim pada orang. Orang nak semayang tak boleh pergi bahas. Cik, cuba kaji balik benda-benda ni tuan-tuan. Betul ke tak betul apa yang kita buat ni? Adil ke tak adil benda ni? Jangan duk kira kepala otak kita. Kita ni ada agama, kita ni ada sandaran kita. Kak Midah selera Fatihah Ustaz nak tanya doa gastrik, doa untuk GERD. Kena banyakkan pantang makan. Okey, benda yang tak boleh makan jangan makan. Angin, segala jenis ubi, segala jenis cuka makan. Bukan cuka getah, cuka makan. Jangan ambil makanan yang dicampur dengan cuka. Elakkan. Benda yang boleh mendatangkan bengkak, angin kepada kita, tolong elakkan. Teh kosong tak mau. Pemakanan untuk selera Kak Midah selera Fatihah tadi ni, kena banyaklah minum madu, kurma. Cari jus kurma, ambil kurma ajwa 7 biji, makan tiap-tiap hari. Okey, benda yang berduri tak mau. Durian, buah salak, buah nenah yang berduri. Ni minta Kak Midah selera Fatihah, tolong elak balik. Baik. Roslizam kata kan saya baca kan ke dalam pula saya kan. Aduh, payah betul ya. Arinul Azhar Dani Adawi, alhamdulillah Ustaz, saya selalu mimpi arwah mak saya senyum dan putih. Alhamdulillah, barakallah. Saya mimpi selepas asar arwah ayah tengah solat. Muhammad Iqra, tak payah ambil pot. Lepas asar tak ada makna. Mimpi selepas asar tak ada makna. Okey, tak mau. Baik, tadi ada yang minta lagu. Dia kata iklan ustaz lagu sikit. Jika terkasar bicaraku kepadamu, jika terlupa ku ucapkan selamat malam, bukan niatku melukai hatimu, aku sendiri rindu dendam. Okey, cukup ya. Korma blend dengan susu kambing best, kata Muhammad Fadil. Boleh juga. Saya ambil daun lidah buaya tu, saya blend dengan kurma. Daun lidah buaya tu saya buang yang liruannya tajam semua tu, tinggal lendir saja, potong. Kemudian ambil ajwa 7 biji, saya blend, campur dengan madu. Sedap.
Kalau tuan-tuan nak cuba, daun lidah buaya tu campur dengan 7 biji kurma dan campur sikit madu. Saya buat, tuan-tuan. Alhamdulillah. Ya, syukur pada Allah. Wan Shah ada saya tengok. Wan Shah ada saya tengok. Alhamdulillah. Saripah Syidah, lama tak ikuti siaran live Ustaz. Tengok sambil bekerja. Terima kasih Saripah Syidah. Terima kasih. Baik, kemudian best lagu ni Ustaz, Masriah S. Saleh. Sedih lagu petang ni Ustaz. Okey, saya suka. Lama tak dengar lagu ni. Lembut suara Ustaz, boleh nyanyi. Bila nyanyi, ialah dalam rinduku 1000 cerita bahagia, bermain celah awan biru. Dalam khayalan aku malu berkata, diam rindu. Okey, Nur Azlina Salahuddin, lagu Hujan Sudirman. Zarina Sadio, lagu macam patah hati je. Patahlah hati, merajuklah diri, merajuk diri, tak tentu haluan. Ku harap janjimu, ku harap janjimu bahagia selalu. Sayang rupanya palsu. Okey, saya nak order Habatus Sauda. Kalau nak order Habatus Sauda, sila layari FB Sinar Al-Barakah. Buka Sinar Al-Barakah, ada nombor pegawai di sana. Order barang-barang daripada FB Sinar Al-Barakah. Bib Azmi, Ustaz, betul ke air rebusan daun bambu mana kedianya? Daun semambu kurangkan penyakit COVID, kata Iwan Daiwa. Wallahu a'lam. Saya tak berani nak komen, tuan-tuan. Komen kan salah. Tak boleh komen. Jadi pulanglah pada tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan pada kita ni herba sentiasa ada di mana-mana. Semuanya tu kalau kena, kita pandai, orang tua-tua dulu, ubat. Tapi kita hari ni dah tak anggap tu ubat. Saya 2 hari lepas diabetes saya tiba-tiba naik tinggi 9.4. Sebelum makan tak pernah naik 9.4. Tuan-tuan pun tahu kan, saya punya bacaan gula saya 5. Saya duk tunjuk kat tuan-tuan tu. Tapi 2 hari lepas 9.4. Saya tak tahu saya makan apa. Mungkin sebab saya tak tidur, dia tak stabil ke apa ke. Jadi petang semalam saya minta dekat rumah saya rebus air akar daun pandan. Pagi tadi 6. Daripada 9.4 turun 6. Saya minum akar daun pandan. Allahu Akbar. Ambil daun pandan, basuh akar dia bersih-bersih, rebus, minum. Turun. Herba kita ada, tapi kita tak nampak atau tidak dinampakkan. Wallahu a'lam. Pandai-pandailah tuan-tuan kita menggunakan petua. Saya nak dapat macam-macam petua ni, saya sanggup cari orang. Ambil, belajar, korek daripada orang. Sebab kita nak amal untuk diri kita, keluarga kita dan tuan-tuan yang mendengar kuliah-kuliah saya ni secara tak langsung turut mendapat manfaat. Okey, orang tak nak terima, orang tak nak pakai, up to you lah. Okey, nak kata apa? Roslizam Ramli. Terima kasih. Nurisno Dahlan Zainuddin sudah mari. Jamal Ustaz, kau katakan kau menyayangi diriku. Ku percaya segala kata-katamu. Apa saja kau hajati, aku cuba memenuhi.
Kerana ingin menjaga hati. Muhaya Muhammad, maaf ya, yang saya tahu kopi O kosong yang boleh sebabkan angin. Biasanya jenis beans boleh masukkan angin. Kalau teh kosong okey. Sebab dari daun teh saya ada gastrik. Minum teh kosong okey. Tapi kalau kopi O kosong terus kena gastrik. Yalah, wallahu a'lam. Okey. Yang disebutkan tadi tentang GERD. Jadi mungkinlah. Sebab saya katakan tadi, mungkin Muhaya Muhammad yang betul. Minum teh kosong tak apa. Kalau kopi O tak boleh. Tak apalah. Jadi kita terimalah pendapat Muhaya Muhammad yang mengatakan kopi O kosong yang bawa angin. Teh O tak bawa angin. Jadi kita terima saja pendapat Muhaya Muhammad. Saya senang je kan. Itu saya punya amalan, petua saya. Kalau tak betul, saya minta maaf. Jadi kalau Puan Muhaya kata kopi O ni boleh sebabkan angin, jadi itulah yang betulnya. Saya yang salah. Ya, Puan Muhaya yang betul. Okey. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Jambang lain macam lah. Ini jambang ni Menteri Pasola punya ni tuan. Stay SOP. Yes, stay SOP. Betul. Sedih berbenar Ustaz. Ustaz kirim salam dengan isteri ya, Risah Kamisah Ahmad. Nur Atirah kata mendayu-dayu Ustaz. Diam-diam rindu pada arwah ayah. Tak nak lagu sedih Aisyah Zakaria. Mir Rafi, saya doakan Ustaz jadi Menteri Agama untuk kerajaan yang baru nanti. Kali ni saya terima. Kalau mereka offer saya macam dulu, insya-Allah kali ni saya terima. Betul saya cakap. Saya rasa sedih, saya rasa tak seronok sangat dengan apa yang menimpa kepada kita. Kurang-kurangnya bila saya ada jawatan, saya ada kuasa sikit, ada tugasan, boleh juga saya bersuara, saya bercakap. Kalau tak boleh, saya berhenti. Dulu saya tolak, betul saya cakap. Tuan-tuan pun tahu kan, saya pernah di offer dulu satu jawatan dulu. Kali ni saya tak mau tolak. Saya minta lagi pula. Sedih tu. Sungguh saya cakap. Saya kalau fikir pada otak saya nak tanding pilihan raya kalau bubar parlimen. Lantak je lah. Sedih pada agama kita. Kesian kat Nabi kita. Baik. Dibangi hujan, Alusta hujan, kata Ida Ahmad, kata Harrison Zakaria. Diuk nak lagu satu, Maria Ismail. Minta lah, cakap je lah. Minum air rebusan pucuk betik. InsyaAllah. Air bunga talang, elok untuk gastrik. Jika diamalkan, boleh merawat pelbagai masalah. Okey, kita dapat ilmu petang ni. Sofia Ibrahim tinggi tu. Ustaz, macam mana nak hilangkan angin badan makan madu ke? No, Syahira. Jogging lah. Keluarkan peluh. Walking. Okey. Jalan. Tapi kalau boleh jalan, jangan jalan lembek, jalan lemuk lembai. Tak mau. Jalan tu laju sikit. Supaya jalan tu memberitahu kepada jantung kita bahawa kita sedang berjalan. Okey. InsyaAllah. Kemudian Haikal Zainuddin kata maybe Ustaz manis sangat. Tak makan pun manis. Okey. Saya kenal Ustaz ni, Maimunah Ma'ruf. Suatu hari saya makan kat restoran di bangunan Mara Raja Laut. Masa makan restoran tu buka kaset ceramah Ustaz. Dan saya terus beli dan dengar dalam kereta. Oh, okey. Alhamdulillah. Tinggi bacaan 9.4 tu, tinggi. Belum makan dah naik. Saya pun terkejut tau. Apa hal tinggi pula ni, kelang kabut susah hati dah. Muhammad Raziz, cadang-cadang nak duduk di Pondok Al-Barakah. Macam mana caranya Ustaz? Hantar surat permohonan, nanti kita panggil temu duga. Muhammad Rizwan, Ustaz lagu Hindi satu, Tera mujhse pehele kanata kui nyuhi nahi dil bata kui. Malam ni ada ke kuliah Ustaz pukul 9?
Ada insya-Allah kuliah ni yang ni ada insya-Allah. Kemudian suami saya, kata Zuraida Damis, saya rendam halba sebanyak 21 biji dengan air panas dan minum 21 biji butir halba. Turun, kata dia. Untuk Ani ni, kalau ada lagi mimpi macam itu, bangun daripada mimpi, pergi mandi dan ubah tempat duduk, ubah tempat tidur. Jangan tidur di tempat yang mimpi yang sama lagi. Kemudian kalau boleh mandi limau sebanyak 3 hari, 3 petang. Berapa biji sehari terpulanglah. Ya, jadi mandi limau insya-Allah. Mudah-mudahan mimpi itu tak berulang. Ada lagi Aziah Dolah, Ustaz, suami nak satu lagu, Ku Bahagia di Sampingmu. Lagu siapa tu ya? Ku Bahagia di Sampingmu. Lagu Uji Rashid ke? Lagu siapa tu? Tu nak beritahu nama lagu dia. Tu common sangat. Muhammad Muaz, apa petua ilmu kejantanan yang mungkin Ustaz pernah tahu? Maaf jika soalan agak sensitif. Jaga jantung. Jantung anda sihat, sihatlah benda tu. Jantung anda lemah, anda lemah. Jaga jantung. Bagaimana nak menguatkan jantung, anda pun tahu macam mana. Okey, jadilah seorang yang bersukan, atlet, rajin bersenam, keluarkan peluh supaya jantung sihat. Siapa tadi yang apa, Ku Bahagia Bersamamu, siapa lagi tu ya? Kangen Band. Ha? Kangen Band. Ginger Band. Kangen Band. Oh, macam mana lagu dia? Saya tak ingat lah, tuan-tuan, minta maaf. Baik. Okey, ada lagi? Baik. Cukup sekadar itu saja. Bagi tuan-tuan yang nak bantu Peladang Nita unit Bukit Batu, boleh hubungi Kak Gayah kita 017-713-2976, insya-Allah. Apapun kita jumpa malam nanti. Semalam sejanji dengan tuan-tuan saya nak keluar, tapi semalam tu rasa kurang sihat sikit, kurang tenaga sikit. Saya rehat malam tadi. Insya-Allah kuliah ni yang ni malam ni ada insya-Allah. Doakan saya sihat. Tuan-tuan tengok Hamizah Ahmad kata apa? Ustaz, kalau jadi menteri tak dapat dengar kuliah Ustaz, lagi dapat. Siang malam dapat dengar. Jangan kata tak ada pula. Ada insya-Allah. Terima kasih kerana anda semua menolong kami di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.